Soalan nombor 1. Tulis akas, songsangan dan kontrapositif bagi setiap implikasi yang berikut. Jadi soalan jenis ni kalau kita nak tuliskan akas, songsangan, kontrapositif, kita nak kenal pastikan dulu bahagian mana tu adalah P, bahagian mana tu adalah Q. Jadi untuk soalan ni, okey, selepas perkataan jika, ini adalah P. Dan selepas perkataan maka, itu adalah Q. Jadi sekarang kita boleh tuliskan akas dia dulu. Akas, ini soalan A. Cara tuliskan akas ialah kita terbalikkan P dengan Q. Okey? Jadi kita boleh tuliskan jika Q maka P. Jika X lebih besar daripada negatif 1, maka X tambah 3 lebih besar daripada 2. Ini adalah akas. Dan songsangan. Macam mana tuliskan songsangan? Iaitu jika bukan P, maka bukan Q. Jika bukan P. Kalau bukan P, maksudnya dia bukan X tambah 3 bukannya lebih besar daripada 2. Maksudnya dia akan kurang daripada 2 ataupun sama dengan 2. Jadi kita boleh tuliskan dia sebagai X tambah 3 kurang ataupun sama dengan 2. Lepas tu, maka ini pun sama. Tilde Q ialah X kurang daripada ataupun sama dengan negatif 1. Ini adalah songsangan. Dan kontrapositif, jika bukan Q maka bukan P. Jika bukan Q, X kurang daripada ataupun sama dengan negatif 1, maka bukan P. Ini untuk soalan A. Soalan B, sama macam tadi, kita nak kenal pastikan bahagian P dan Q dulu. Selepas perkataan jika, ini adalah P. Selepas perkataan maka, ini adalah Q. Jadi untuk bahagian B, kita tuliskan, kita typekan ayat kita dulu. Ini adalah ayat asal kita tu. Jadi sekarang kita nak tuliskan akas. Akas jika Q maka P. Jika Q, kita copy yang bahagian belakang. Jika Q maka P. Ayat di depan tu. Ini adalah akas. Dan songsangan, jika bukan P, maka bukan Q. Jadi kita boleh kopikan ayat asal kita, tambah dengan perkataan tidak.
Dan ini kita tukar jadi bukan. Kontra positif. Jika bukan Q, maka bukan P. Jika bukan Q, maka bukan P. Jadi kita ambil akas kita, ayat akas kita. Tukarkan perkataan ini jadi bukan. Dan sini kita tambah satu perkataan tidak. Kamu boleh pausekan video ini untuk bacakan ayat ini lah. Ini adalah untuk soalan B. Soalan C sama juga. Kita selepas perkataan jika, ini adalah P, dan selepas perkataan maka, ini adalah Q. Jadi kita boleh sambung di sini. Yang ini untuk C. Jika A, B, C, D ialah sebuah segi empat selari. Jika A, B, C, D adalah sebuah segi empat selari, maka AB selari dengan CD. Semak ayat kita. Jika ABCD ialah sebuah segi empat selari. Jika ABCD ialah sebuah segi empat selari. Okey, ini ayat asal kita. Sekarang nak tuliskan akas. Jika Q, maka P. Jadi kita tuliskan jika dan kita copy bahagian sini, maka kita copy ayat di sebelah sini. Ini untuk akas. Songsangan kita tuliskan jika bukan P, maka bukan Q. Kita copy ayat asal kita. Perkataan ialah kita tukarkan jadi bukan. Dan selari di depan dia kita tambah dengan perkataan tidak. Tidak selari. Ini adalah songsangan. Dan kontra positif. Jika bukan Q, maka bukan P. Kita ambil akas. Yang selari kita tambah dengan perkataan tidak. Tidak selari. Dan ialah sebuah segi empat selari. Kita tukarkan perkataan ialah jadi bukan. Susunkan baik-baik. Ini untuk bahagian C. Soalan nombor 2. Tentukan nilai kebenaran implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif bagi setiap pernyataan berikut. Okey, soalan A. Kita typekan dulu ayat kita. Jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini ayat asal kita, implikasi. Akas dia
jika Q maka P. Jika Q maka P. Ini adalah akas. Songsangan. Jika bukan P maka bukan Q. Copy implikasi kita. Jika 2 bukan faktor bagi 10 maka 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Dan kontra positif, jika bukan Q maka bukan P. Kita ambil akas. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Jadi ini adalah implikasi akas, songsangan dan kontrapositif. Sekarang kita nak tentukan nilai kebenaran. Jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini benar. Jika 10 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Ini pun benar. Okey? Sebab 10 sama dengan 2 kali 5. Maka 2 ialah faktor bagi 10. Dan 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Sebab kita boleh bahagikan kedua-dua belah persamaan kita dengan 2. Dan jika 10 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Ini adalah hubungan jika dan hanya jika. Jadi, implikasi dengan akas 2 adalah pernyataan yang benar. Songsangan, jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini benar juga. Seperti saya kata tadi, ini adalah hubungan jika dan hanya jika. Jadi ini adalah ayat yang benar, pernyataan yang benar. Jika 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Ini pun benar. Soalan B. Jika 4 ialah punca bagi X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar, maka 4 bukan punca bagi X tambah 4 X tolak 4 sama dengan sifar. Okey, ini adalah implikasi asal kita. Sekarang tuliskan akas. Jika maka. Jika apa? Okey. Akas ialah jika Q maka P. Jika Q
maka P. Songsangan. Songsangan jika bukan P maka bukan Q. Copy implikasi kita dan buat penafian. Jika 4 bukan punca bagi, maka 4 ialah punca bagi. Ini adalah songsangan. Dan kontrapositif. Kita ambil akas dan kita buat penafian. Ialah dan bukan. Sekarang kita nak tentukan nilai kebenaran bagi semua pernyataan di sini. Jadi, kalau kita tengok pada persamaan asal kita, X kuasa 2 tolak 16 sama dengan sifar. Persamaan ni kita boleh tuliskan dia sebagai X kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 sama dengan sifar. Sebab 16 sama dengan 4 kuasa 2. Dan untuk ni kita boleh panggil dia sebagai beza kuasa 2. Beza kuasa 2. Apa tu beza kuasa 2? Beza maksudnya hasil tolak. Kita nak carikan hasil tolak. Beza. Kuasa 2. Kita ambil beza bagi 2 nombor kuasa 2 di sini. Ini kita panggil dia beza kuasa 2. Dan bila kita ada satu persamaan beza kuasa 2, katakan kita ada A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita mesti boleh dapat kesimpulan ini sama dengan sifar. Kita mesti boleh dapat kesimpulan A tambah B darab A tolak B sama dengan sifar. Jadi sekarang kita nak tentukan nilai kebenaran bagi setiap satu pernyataan di atas. Sebenarnya setiap satu pernyataan di atas ni, dia merupakan satu implikasi. Ini adalah implikasi asal kita. Ini adalah implikasi asal kita. Dan kita dapat akas, songsangan, kontrapositif. Jadi untuk setiap ayat akas, songsangan dan kontrapositif ni, dia sebenarnya pun dalam bentuk jika maka. Ia pun merupakan satu implikasi sebenarnya. Jadi untuk nak tentukan nilai kebenaran bagi satu implikasi, kita kena tahu. Katakan kalau kita ada satu implikasi jika P maka Q. Implikasi ni hanya akan jadi palsu apabila P benar dan Q palsu. Hanya apabila P benar, Q palsu, kita akan dapat satu implikasi yang palsu. Kalau tidak, contohnya ini palsu, ini benar. Kita mesti dapat satu implikasi yang benar. Kena ingat sekali lagi saya ulang. Kita hanya akan dapat satu implikasi yang palsu apabila P benar dan Q palsu. Jadi, kita hanya perlu tengok bahagian yang memenuhi syarat ni saja. Sekarang kita tengok balik pada 4 ayat kita. Jika 4 ialah punca bagi ni. Jadi 4 ialah punca. 4 ialah punca. Ini bahagian yang benar. Maka 4 bukan punca bagi 4 bukan punca. Salah. 4 ialah punca. Akas dia jika 4 bukan punca. Ini palsu. 4 ialah punca.
4 ialah punca bagi, okey, ini benar. Jika 4 bukan punca, ini palsu. Maka 4 ialah punca, ini benar. Jika 4 ialah punca, ini benar. Maka 4 bukan punca, ini palsu. Jadi, dia hanya akan jadi satu pernyataan yang palsu jika P benar dan Q palsu. P benar, Q palsu, ini adalah satu pernyataan palsu. P benar, Q palsu, ini adalah satu pernyataan palsu. Dan ini adalah pernyataan yang benar. Ini pernyataan yang benar. Itulah cara kita buat. Bahagian C, jika segi 4 tepat mempunyai 4 paksi simetri, maka segi 4 tepat mempunyai 4 sisi. Okey. Akas kita nak kenal pasti P dan Q dulu. Selepas perkataan jika, ini adalah P. Selepas perkataan maka, ini adalah Q. Untuk akas kita tuliskan jika Q, maka P. Jika Q, maka P. Songsangan, jika bukan P, maka bukan Q. Kita ambil ayat asal kita, buat penafian. Jika segi 4 tepat tidak mempunyai, maka segi 4 tepat tidak mempunyai 4 sisi. Ini songsangan. Kontrapositif, jika bukan Q, maka bukan P. Kita ambil akas dan buat penafian. Akas kita tidak mempunyai 4 sisi, maka segi 4 tepat tidak mempunyai 4 paksi simetri. Seperti dalam soalan B yang kita nyatakan, satu implikasi hanya akan jadi palsu apabila P benar dan Q palsu. P benar dan Q palsu. Jadi untuk setiap satu ayat ni kita nak kenal pasti nilai kebenaran bagi P dan Q. Nilai kebenaran bagi P dan Q. Antijadian dengan akibat dia. Sekarang kita tengok pada segi 4 tepat. Katakan ini segi 4 tepat. Dia ada berapa paksi simetri? Hanya 2 saja. Di tengah-tengah. Paksi simetri dia macam ini. Okey, saya betulkan Okey. Dia hanya ada 2 paksi simetri saja, bukannya 4. Dia hanya ada 1, 2 paksi simetri sahaja. Jadi, kita tahu P adalah satu pernyataan yang palsu. P adalah satu pernyataan palsu. Dan Q adalah pernyataan yang benar. Okey. Kita tengok balik ya. Jika segi 4 tepat mempunyai 4 paksi simetri. Ini pernyataan palsu.
Segi empat tepat mempunyai 4 sisi. Ini pernyataan benar. Jika segi empat tepat mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 paksi simetri, palsu. Jika tidak mempunyai 4 paksi simetri, tidak mempunyai 4 paksi simetri, ini benar. Tidak mempunyai 4 sisi, ini palsu. Tidak mempunyai 4 sisi, palsu. Maka segi empat tepat tidak mempunyai 4 paksi simetri, ini benar. Implikasi hanya akan jadi palsu jika P benar dan Q palsu. P benar dan Q palsu. Ini adalah palsu. P benar, Q palsu, ini palsu. Yang lain semua benar. Okey, soalan D. Selepas perkataan jika, ini adalah P. Selepas perkataan maka, ini adalah Q. Jadi implikasi asal kita adalah ni. Seperti dalam soalan, akas. Kita boleh tuliskan jika Q maka P. Jika Q 666 tambah 666 sama dengan 6 kali 6. Maka P 55 tambah 55 sama dengan 4 kali 5. Ini adalah akas. Songsangan. Jika bukan P, maka bukan Q. Jika bukan P, 55 tambah 55 tidak sama dengan 4 kali 5. Maka 666 tambah 666 tidak sama dengan 6 kali 6. Dan kontra positif, jika bukan Q maka bukan P. Jika bukan Q tidak sama dengan 6 kali 6, maka bukan P. Tidak sama dengan 4 kali 5. Okey. Untuk implikasi asal kita ni, okey, kita tahulah 55 tambah 55 kita 55 tambah 55 sepatutnya kita dapat 110. Tidak sama dengan 4 kali 5. Sebab 4 kali 5 kita dapat 20. Jadi ini mestilah satu pernyataan palsu. Ini pun sama. 666 tambah 666 kita tak boleh terus tuliskan jawapan dia sebagai 6 kali 6. Jadi kita boleh tentukan ini adalah satu pernyataan palsu. Ini pun satu pernyataan palsu. Okey, 666 tambah okey sama dengan kalau sama dengan ini pernyataan palsu. Sama dengan ini palsu. Tidak sama dengan ini benar, ini benar. Ini pun benar, ini pun benar. Jadi implikasi hanya akan jadi palsu apabila P benar, Q palsu. Sini semua tak ada keadaan macam ni. Tak ada P benar, Q palsu. Jadi, semua ni adalah pernyataan yang benar. Benar. Ini pun benar. Ini pun benar. Ini pun benar.